Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di udara dalam FB Live ini. Dan hari ini perbincangan kita adalah berkisar kepada mu'alaf dan juga Ramadan. Baik, insyaAllah kita akan berpuasa tidak lama lagi dan kita tahu malam ni bila kita akan berpuasa. Dan dalam keadaan begitu, puasa itu merupakan satu rukun dalam Islam. Dan sebelum itu saya ingin membacakan satu ayat Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmat aku kepadamu dan telah aku redha Islam itu menjadi agamamu. Jadi alhamdulillah kita sebagai yang beragama Islam, yang menerima Islam sebagai cara hidup kita, insya-Allah bulan Ramadan yang akan datang ini akan kita laksanakan satu lagi rukun Islam yang mana kita akan menunaikan puasa dalam bulan Ramadan. Kalau kita lihat kepada rukun Islam yang ada 5 itu, yang pertamanya syahadah, yang keduanya salat, yang ketiganya puasa, zakat dan seterusnya adalah haji. Dan inilah penyempurnaan kepada rukun Islam kita yang mana itu merupakan satu amalan yang sangat penting di dalam Islam itu sendiri. Dan saya suka baca satu lagi ayat Quran yang mana sebagai seorang Islam kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Di sini memang Allah perintahkan kita supaya menjalankan ibadat puasa itu, dan dia bukan sesuatu yang baru sebab umat yang sebelum ini juga telah diperintahkan untuk berpuasa. Dan untuk apa kita berpuasa, di situ ayat Quran ini jelas menunjukkan bahawa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan itu matlamatnya. Dan untuk mencapai matlamat tersebut sudah tentu ada pelbagai amalan, ada pelbagai ibadat yang perlu kita laksanakan supaya iman kita itu, supaya kita itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Baik, apabila kita menyentuh tentang mu'alaf dan Ramadan, ada mu'alaf yang baru saja menganut Islam, menerima Islam sebagai cara hidup, dan ini mungkin kali pertama mereka masuk dalam bulan Ramadan, dan mungkin ini kali pertama mereka menunaikan amalan puasa ini. Sesungguhnya kalau kita bertanya kepada kawan-kawan kita yang mana telah melalui suasana tersebut, sudah tentu masing-masing mempunyai pengalaman yang cukup seronok sebenarnya. Yang cukup seronok kerana mereka boleh merasakan bagaimana ibadat puasa itu dapat dijalankan bukan semata-mata kita lapar dan dahaga, bukan kita hanya menghalangkan diri kita daripada larangan-larangan yang ditentukan, tetapi sebenarnya di dalam amalan-amalan ibadah puasa itu ialah untuk membersihkan jiwa kita juga. Sekurang-kurangnya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahun ini cukup istimewa. Kenapa? Kerana kita berpuasa dalam keadaan kita PKP. Kita duduk di rumah.
kita tidak keluar ke mana-mana, dan itu mungkin membolehkan kita menjalankan amalan ibadat puasa ini lebih baik lagi, kerana kita memberikan tumpuan kita semata-mata kepada ibadat puasa, bukan sibuk dengan benda-benda yang lain. Dan sekali lagi bila kita bercakap tentang mu'alaf ini, teringat dulu masa mula-mula kita, saya lah sendiri berpuasa, bagaimana kita belajar berpuasa, dan sesungguhnya saya telah pun berjumpa berbagai mu'alaf yang lain juga telah mengalami pengalaman yang sama. Sekiranya kita memang yakin bahawa amalan puasa itu di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang menjadi tanggungjawab besar, tidak ada permasalahan yang akan berlaku sekiranya kita ingin berpuasa penuh pun. Kalau tidak rasanya kita tak tahan, ianya boleh dilakukan secara berperingkat-peringkat. Tetapi yang penting jangan tak buat. Jangan sekali-kali, alah tak bolehlah, aku tak pernah cuba ni. Mesti aku lapar. Cuba sekali niat betul-betul nak puasa. Sudah tentu habis hilang kelaparan itu. Sebab itu yang berlaku apabila orang yang lama berpuasa pun, yang dilahirkan Islam pun, mereka biasa berpuasa, atau apabila mereka tak biasa berpuasa pun, mereka akan menghadapi masalah yang sama juga. Apatah lagi ini kali pertama kita mencuba. Yang pentingnya, oleh kerana kita telah menerima Islam itu sebagai agama kita telah menerima Islam itu sebagai sebahagian daripada kehidupan kita, maka insya-Allah kita yakin kita akan mampu melakukan. Bukan dengan susah, tetapi sangat mudah sebenarnya. Saya telah pun berjumpa berbagai-bagai mu'alaf yang ada, mereka tidak ada masalah pun. Tidak ada masalah pun dari sudut untuk berpuasa ini. Malah yang kali pertama berpuasa, mereka dapat melaksanakan 30 hari puasa pun. Alhamdulillah. Yang pentingnya Allah mewajibkan kita menjalankan ibadat puasa bukan kerana ingin menganiaya kita, ataupun bukan kerana nak bagi kita lapar. Memang pun puasa itu lapar, tetapi di dalam lapar itu sendiri berbagai hikmah ada di dalamnya. Baik. Kalau kita lihat kepada kelebihan berpuasa itu sendiri pun banyak kelebihan dia. Dan dalam satu hadis riwayat At-Tabarani, jika hamba-hamba Allah mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, sudah tentu mereka bercita-cita supaya bulan Ramadan tu berpanjangan selama setahun. Kita nampak tak? Kalau kita tahu bagaimana nikmatnya bulan puasa itu, kalau kita tahu bagaimana indahnya puasa itu, begitu banyak pahala dalam bulan Ramadan itu, sudah tentu kita akan melakukan, kita akan ternanti-nanti bulan Ramadan itu. Bulan Rejab sudah tunggu, bulan Syakban. Sebelum sampainya bulan Ramadan, orang dah tertunggu-tunggu bulan Ramadan. Kan kalau boleh, biarlah Ramadan itu sepanjang tahun itu sekalipun. Kerana mereka tahu bahawa Ramadan itu mempunyai berkat yang sangat besar. Bagaimana sikap kita kepada bulan Ramadan atau puasa itu sendiri? Hendaklah kita merasa gembira. Sepatutnya kita rasa gembira, kita rasa bersyukur kerana Ramadan itu bulan yang dinanti-nantikan itu itulah pun akan tiba. Dan kita gembira dengan bulan Ramadan ini sebab dalam Ramadan itu memberikan tawaran. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tawaran yang sangat baik. Sebaliknya, bagi orang yang mukmin sudah tentu dia akan merasa gembira, tetapi bagi golongan munafik mereka akan rasa gelisah, akan susah hati. Alahai, datanglah bulan Ramadan ni, aku terpaksalah berpuasa, laparlah aku, tak tahanlah aku. Tidak. Sebab orang ini sebenarnya tidak menghayati, tidak memahami kelebihan di dalam Ramadan. Sebagaimana dalam satu hadis, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu Wa Taala naunkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan itu, dengan Rasulullah bersumpah,
Tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan, dan tidaklah kepada munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan, dan juga menulis dosa selain kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Baik, bulan Ramadan itu dikatakan, saya nyatakan tadi, di dalam bulan Ramadan itu banyak kelebihan. Sebab itulah orang-orang terdahulu apabila mereka berpuasa, bila seronok dengan kedatangan bulan Ramadan, kita juga belajar. Walaupun kita baru ataupun kita terlalu lama menjadi Islam pun, kita harus menghargai bulan Ramadan ini, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan, iaitu bulan keberkatan. Banyak maknanya hadis ini. Kemudian yang kedua ialah bulan Ramadan juga merupakan bulan rahmat dan keampunan. Inilah masanya yang mana bulan ini, yang mana kita bermuhasabah kita sendiri dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam tempoh setahun ada 11 bulan. Setahun ada 11 bulan. Ramadan hanya sebulan, maknanya 1 bulan daripada 12 bulan-bulan yang ada itu, dan inilah masanya yang Allah bagi kelebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila masuknya bulan Ramadan, dibukanya pintu rahmat dan pintu-pintu neraka ditutup serta dibelenggukan syaitan-syaitan. Ini hadis riwayat Muslim. Di sini jelas kita nampak bahawa bukan hanya bulan Ramadan itu bulan barakah atau berkat, tetapi di dalam bulan Ramadan itu juga ada rahmat kepada umatnya. Sebab itulah kalau kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik, Masya Allah, sudah tentu Allah akan memberikan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Baik. Di dalam bulan Ramadan juga adalah satu bulan yang mana penuh dengan kebaikan, iaitu di mana diturunkan Al-Quran Nur Karim. Disebut sebagai nuzul Quran. Bulan Ramadan iaitu bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185. Selepas 183 yang perintahnya kita membaca Quran, perintahnya kita berpuasa, kemudian 184 dan 185, dan inilah ayat mengatakan bahawa Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Untuk apa Allah turunkan Quran itu sendiri? Malah Quran itu diturunkan dalam satu bulan yang penuh dengan barakah, bulan rahmat, dan Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Petunjuk maknanya memberikan jalan, menunjukkan jalan bagaimana patutnya kehidupan kita itu dilalui itu bersama. Petunjuk bagi sekalian manusia, dan sebagai penjelasan daripada petunjuk itu serta sebagai pembeza. Al-Quran itu sebagai pembeza di antara yang hak dan batil, yang mana betul, yang mana salah. Sebab itulah ini Al-Quran ini sebagai panduan kepada manusia. Macam manual. Manual maknanya itulah panduan kita. Kita boleh buat yang ini jangan buat, yang itu diharuskan, yang itu diharamkan. Kerana apa? Kerana manusia itu kalau tidak ada panduan, maka selalunya manusia itu tersasul perjalanan kehidupan dia. Alhamdulillah, sebagai seorang yang menerima Islam sebagai panduan kehidupannya, inilah panduan yang perlu kita. Apa maksudnya kalau Quran? Apa maknanya apabila Quran itu diturunkan dalam Ramadan? Maknanya bahawa kita perlu mengisi masa kita pada waktu Ramadan ini, pada masa-masa bulan Ramadan ini, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, bukan setakat membaca, tetapi juga menghayati maknanya. Sebab itulah bukan hanya kita membaca Al-Quran itu
dari segi teks Arab, tetapi kita memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kalau tak, orang pun keheranan. Orang Arab kalau kita tengok, kita membaca Quran, punyalah fasih, punyalah sedap bunyi dia. Tetapi bila ditanya apa maksudnya, tak tahu. Tidak tahu maksud dia. Tidak memahami apa kandungannya. Tidak memahami apa panduan yang Allah cuba berikan kepada kita. Sebab itulah amalan yang paling mulia antaranya di dalam bulan Ramadan ini ialah kita membaca Quran. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ada juga orang takut, macam mana saya belum pandai lagi baca Quran. Jadi orang Sabah lah itu. Sebab saya sekarang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Tak apalah, di Sabah pun ramai mu'alaf. Di Semenanjung juga. Alhamdulillah, saya rasa kawan-kawan kita di Darul Hidayah tengah menyaksikan FB Live ini. Dan kita dapat, saya sudah beberapa kali itulah berjumpa dengan saudara dan saudari sekalian di sana. Dan kita pernah berkenalan, kita memahami bahawa apabila ingin menjadi seorang Islam, apabila ingin menjadi seorang yang mukmin, yang baik dalam Islam, dia perlu menghayati Islam dari segi amalan. Dia kena menunjukkan praktisnya bagaimana ingin menjadi seorang Islam yang sempurna. Walaupun tak sempurna, sekurang-kurangnya kita menunjukkan usaha yang baik untuk menjadi seorang yang baik. Maknanya kita sempurnakan amalan. Kita dah syahadah dah semasa mula-mula kita Islam, kan? Kita dah pandai semayang dah, alhamdulillah. Bacaan Al-Quran kita pun fasih, kita lancar. Kalau tak lancar lagi, inilah masanya kita melancarkan. Kata tak ada kelas, memang tak ada kelas. Tetapi boleh berhubung dengan ustaz, boleh berhubung dengan guru agama yang kita kenal. Tapi kita tak boleh jumpa. Ya betul, tak boleh jumpa. Ada kaedahnya. Masing-masing ada handphone. Boleh berhubung dengan ustaz. Boleh berhubung dengan mereka untuk menunjuk ajar. Bagaimana kita boleh tertabur menggunakan teknologi yang ada pun. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan seterusnya, bulan Ramadan juga adalah bulan ibadah. Ibadat ini kita letak khusus kepada amalan solat. Khusus kepada bagaimana kita melaksanakan puasa itu dengan sempurna. Sebab amalan yang sempurna itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna dia tak sempurna, Allah tak terima. Allah terima semua kalau segala kebaikan. Tetapi kita berusaha untuk melakukan dengan yang terbaik. Kita melakukan dengan setakat kemampuan yang terbaik yang ada kita boleh buat. Apa bulan ibadat yang istimewa dalam bulan Ramadan kita laksanakan? Ialah solat tarawih, kan? Macam mana ni? Masjid dengan surau tak ada ni, macam mana? Boleh kita buat sendirilah. Masa ini. Sebelum ini kita biasa menjadi makmum. Biasa kita jadi makmum kan solat tarawih? Kali ini kita jadi imam. Imam untuk diri kita sendiri pula. Maknanya di situ, maksud saya ialah supaya kita belajar dari segi bacaan Quran. Tak boleh baca surah panjang. Tak apa. Surah pendek pun apa. Yang penting kita buat. Alah, banyaklah surah lazim saya tak hafal. Tak apa. Inilah masanya nak hafal. Gunakan masa ini. Dahlah kelas tak ada. Gunakan masa ini kita membaca, melancarkan, dan insya-Allah apabila kita sambil melancarkan, insya-Allah di situ kita boleh menghafal secara tak langsung. Begitu juga orang kalau hafal pun dia akan baca berulang sehinggalah memori dia terlekat di situ dan dia automatik menghafal ayat Quran tersebut. Yang surah lazim, amalkan, biasakan kita dengan menghafal Al-Quran itu sendiri. Tak sempat hafal, kalau tak mampu nak hafal, membaca supaya ayat Quran kita lancar. Kalau tak mampu nak baca, bawa Quran ketika solat itu. Kalau nak juga, katakan kita nak baca wadduha wal-laili iza saja, tapi kita belum hafal, ada Quran kecil kita boleh pegang sambil kita berdiri dan kita baca ketika itu. Kalau ada stand di depan itu, kita letak stand, Quran besar sikit, kita letak stand, kita baca di depan itu. Kalau nak buat macam yang imam di masjid, kita baca elok, perelokkan suara kita. Sebab apa? Adalah
adalah tanggungjawab kita apabila membaca Quran, kita membaca dengan suara yang terbaik. InsyaAllah. Dan bukan hanya Quran, solat itu kita menambah. Kita tambahkan amalan solat. Ya, Ustaz. Ataupun, ya Prof, saya sudah sempurnakan saya punya semayang 5 waktu. Ya, betul. Tetapi, apakah salahnya kalau kita menambahkan lagi, memperbanyakkan lagi solat-solat sunat? Yang biasa kita jarang buat. Tak cukup masa lah, tak ada masa, nak cepatlah itu. Kadang-kadang kita sibuk, kan? Siang malam sibuk, tak ada masa untuk diri kita sendiri. Inilah masanya kita ingin meningkatkan amalan kita. Solat itu, solat sunat. Solat sunat sebelum dan sesudah solat fardu itu. Contohnya zuhur itu, sebelum zuhur dan sesudah zuhur, kita buat 2 rakaat. Meningkatkan amalan. Dan apabila kita sudah biasa dalam bulan Ramadan ini, dan insya-Allah dia akan menjadi kebiasaan kita ketika kita di bulan-bulan yang lain. Sebab itulah sebenarnya bulan Ramadan ini ialah masa kita charge diri kita, tahu. Habis handphone kita kan, sampai satu masa kita kena charge bateri dia. Begitu juga bateri dalam kita, keimanan kita. Time kita jatuh keimanan kita, inilah masanya kita nak charge supaya iman kita tingkatkan balik. Dan insya-Allah apabila tingkat balik, kita ada lagi 11 bulan yang akan datang ini sebelum sampainya bulan Ramadan yang akan datang, yang tahun depan pula. Sebulan yang mana Allah jadikan berpuasa pada siang satu Tuan, menghidupkan malam dengan qiyamul lail sebagai amalan sunat. Perbanyakkanlah solat malam, dan sesiapa yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala bulan ini, maknanya bulan Ramadan, dengan melakukan amalan sunat, pahalanya seperti beliau melakukan amalan yang wajib pada bulan yang lain. Dan sesiapa yang mendekatkan diri dengan Allah pada bulan Ramadan ini dengan melakukan satu amalan wajib, pahalanya seperti beliau melakukan 70 amalan yang wajib pada bulan yang lain. Ini tengok, lihatlah bagaimana ganjaran yang Allah berikan ketika dalam bulan Ramadan, ada bulan puasa ini. Sangat-sangat besar. Masya Allah. Dan yang kelima, bulan Ramadan merupakan adalah bulan tarbiyah. Bulan yang mana mendidik kita, sesungguhnya khususnya mendidik hati kita sebenarnya. Hati kita menjadi seorang yang sabar, kerana bulan Ramadan adalah bulan sabar, dan ganjaran bagi sabar itu ialah syurga. Dan tidak ada ganjaran yang lagi besar daripada ini. Syurga adalah hakikat ganjaran yang Allah berikan. Dan juga bulan dihapuskan segala dosa. Ambillah peluang ini untuk kita belajar menjadi seorang sabar dalam keadaan biasa, kan? Keadaan biasa kadang-kadang memanglah banyak benda yang mencabar kita, menguji kesabaran kita. Tetapi apabila kita berpuasa, sebenarnya selalunya hati kita akan tunduk. Biasanya lebih mudah untuk tunduk. Orang marah pun, aku tengah sabar. Saya tengah berpuasa ni. Memang itu diajarkan kita. Kalau orang marah kita nak marah. Saya tengah sabar. Saya tengah sama puasa ni. Saya tengah puasa. Dan ganjaran bagi orang yang sabar ialah syurga. Masya Allah, besarnya pahala orang yang bersabar itu sendiri. Di samping kita banyakkan sabar bulan Ramadan ini, kadang-kadang ada baiknya, mana juga digalakkan juga kita bersedekah. Ini ramai dalam keadaan susah sekarang. Cukup ramai dalam keadaan susah. Bukan mu'alaf saja yang susah. Ramai asnaf lain yang sebelum ni bukan asnaf. Tiba-tiba dalam keadaan sekarang mereka menjadi asnaf. Kerana apa? Mereka dalam keadaan kesusahan sebab tak boleh meniaga, contohnya lah. Ada kawan kita yang ditimpa musibah. Baru ini kita nampak ada sahabat mu'alaf kita yang mana kedai dia ditiup angin.
Habis terbang semua atap-atap dia. Habis macam mana dia nak berniaga? Tak boleh dah berniaga. Dalam keadaan susah, maka kita ini hendaklah bersedekah kepada mereka. Kita membantu mereka. Sebenarnya kadang-kadang kan untuk bersedekah itu mengajar kita supaya tak kedekut sebenarnya. Supaya kita tak kedekut, ini duit aku. Tidak. Allah bagikan harta kat kita, Allah bagikan rezeki kat kita kerana di dalam rezeki itu ada hak orang lain. Kenapa Allah tak bagi siap-siap kat dia? Memang sebab Allah nak didik kita supaya kita ni rasa kasih dan sayang kepada kawan kita, manusia yang lain. Yang mana manusia ada yang susah, ada senang, maka dalam keadaan susah kita tolong mereka. Dalam keadaan senang kita tolong mereka yang susah. Kita sedar bagaimana mereka yang susah itu memerlukan bantuan. Jangan tunggu sampai mereka minta baru kita nak bagi. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Terutamanya bulan Ramadan. Kerana baginda menjadi lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Bagaimana angin begitu berkencang, begitulah Rasulullah itu umpama angin bertiup itu. Laju je dia bagi terus. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan bulan Ramadan merupakan satu bulan yang mana yang di dalamnya penuh dengan rezeki sebenarnya. Penuh dengan rezeki. Tetapi mesti ada usaha. Kena usaha. Allah tidak turunkan rezeki macam itu gedebuk datang kat kita. Tidak. Allah tidak mengubah nasib kita, melainkan kita mengubah nasib kita. Maknanya kita kena berusaha. Tetapi dalam usaha tersebut, biarlah usaha itu dijalankan secara ikhlas. Niat kita baik. Ia adalah bulan ditambahkan padanya rezeki orang yang beriman. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kepada yang berpuasa, maka ia mendapat keampunan terhadap dosanya. Dan pelepasan daripada api neraka. Di sini nampak bahawa masing-masing kita berpuasa. Kemungkinan ada puasa tingkatan orang tertentu mungkin dia baik. Sebab dia puasa dengan penuh keimanan. Ada orang yang berpuasa tapi kurang iman dia. Tetapi ini hanya Allah yang tahulah. Tetapi sekiranya kita memberi makan kepada orang yang berbuka, maknanya kita memberi sedekah kepada orang yang berbuka puasa, maka ia mendapat keuntungan apa? Keuntungan dia diampunkan dosanya dan dilepaskan daripada api neraka. Orang itu juga mendapat pahala dalam masa yang sama, bukan pahala puasa dirinya, tetapi pahala orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun berkurangan. Masya Allah. Kan? Tambah rezeki kita. Kan banyak pahala yang Allah tawarkan. Bukan hanya kita berpuasa itu ada pahala, tetapi memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dengan makanan yang kita berikan juga mendapat pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Para sahabat bertanya, tidak semua orang daripada kalangan kami yang mampu untuk menjamu berbuka puasa? Ya, betul. Saya ni nak kira nak harta banyak tak ada, nak bagi orang makan nasi biryani tak ada, tetapi sekurang-kurangnya dalam hadis itu Allah memberi ganjaran seumpama ini bagi sesiapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa walaupun hanya sebiji kurma, seteguk air ataupun seteguk susu. Nampak? Begitu mercy, begitu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan berikan hanya sekadar sebiji kurma pun mendapat pahalanya. Dan Allah akan tambah rezeki kita, insya-Allah. Ada ganjaran dia itu sendiri. Tak perlulah kita kata nak bagi yang makanan hebat-hebat yang besar-besar, tak ada. Dengan seteguk air pun dapat pahala, insya-Allah. Dan satu hadis lagi riwayat Ibnu Khuzaimah, sesiapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka puasa,
maka Allah akan memberinya minum dari air telagaku di syurga yang dia tidak akan dahaga selepas itu sehingga dia memasuk syurga. Masya Allah. Pahala yang Allah janjikan itu sangat besar. Sangat besar sampai kita tidak dahaga. Dan Masya Allah, ia akan berterusan sehingga ia dimasuk ke dalam syurga itu sendiri. Sangat-sangat besar. Sebab itulah bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinantikan oleh mereka yang memahami, yang mengetahui betapa berkatnya, betapa rahmatnya, betapa banyaknya pahala, betapa begitu pentingnya bulan Ramadan itu sendiri. Dan kalau dikirakan bulan Ramadan ini banyak lagi kelebihan dia, dia juga adalah bulan muhasabah kita, menjalankan, kita mengoreksikan diri kita, melihat diri kita. Sebab masa lain kita tak ada masa. Bulan puasa dalam keadaan lapar, selalunya kita selalunya akan lebih rasional dari pemikiran dia. Kalau kenyang, biasanya kita mengantuk, mata kita layu, kita tak fikir orang lain lah. Kita dah kenyang dah. Tetapi dalam keadaan lapar, kita memikirkan bukan hanya nasib kita, tetapi bagaimana nasib orang-orang yang berpuasa, tetapi seolah-olah tak puasa. Kenapa? Mereka berpuasa. Kerana mereka seolah-olah tak puasa, sebab mereka seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Mereka tidak ada makanan untuk bersahur dan mereka tidak ada makanan untuk berbuka. Sebab itu kita katakan sebagai seolah-olah mereka berpuasa sepanjang masa. Kalau ada pun makanan terhad kepada beberapa orang sahaja, dibagi-bagi dah cukup dah. Okey? Bulan Ramadan ini juga adalah bulan ilmu. Bulan ilmu itu di mana kita sama-sama memberikan penekanan. Saya tadi kata kita membaca Quran, kita telaah Quran, kita membaca tafsir Quran, kita tadabbur Quran, kita tadabbur dan tadarus. Tadarus sahaja tidak cukup. Itu setakat membaca. Kita tadabbur juga, memahami maksudnya. Kita juga membaca buku-buku agama, buku-buku ilmu pengetahuan yang lain juga. Untuk kita menjadikan ia manfaat kepada kita. Kita juga menjadikannya bulan mujahadah. Juga bulan ukhuwah, kerana inilah masanya juga baru teringat sahabat kita ni lama kita tak kontak, lama kita berhubung. Sahabat kita yang ada di manalah di merata dunia ini, kita lupa kepada mereka. Ini masanya kita tingkatkan ukhuwah kita sesama kita. Ucapkanlah selamat berpuasa, semoga puasa ini mereka dapat mengamalkan, memanfaatkan sepenuhnya bulan puasa ini untuk kelebihan masing-masing. Baik, antara amalan-amalan yang telah pun saya sebutkan tadi, mungkin saya boleh ringkaskan lagi. Amalan yang berbentuk ruhi, maknanya lebih kepada rohani kita. Kita muhasabah, kita bertaubat, kita menyesali perbuatan buruk yang telah kita lakukan sepanjang 11 bulan yang lepas. Entah apa-apa kita lakukan. Kadang-kadang kita buat, kita tak fikir. Entah apa-apa kita viralkan dalam WhatsApp kita. Entah apa-apa mulut kita tak jaga, kita terlepas cakap. Tak apa-apa kita dah buat sesuatu kepada orang lain. Inilah masanya kita lihat balik. Sebagaimana kita syahadah itu sendiri. Bila kita syahadah itu, kita telah menerima Islam itu, maka kita telah bersih. Maka setelah kita bersih itu, kita jaga. Jaga kebersihan itu supaya tak kotor balik. Dan inilah peluang untuk kita membersihkan balik. Mungkin ada kekotoran yang kita lakukan sepanjang tempoh 11 bulan yang lalu. Semoga kita dengan hati yang bersih itu kita dapat lagi melalui lagi another seterusnya 11 bulan yang akan datang ini. Dan seterusnya kita sedar akan tentang kemuliaan bulan itu, dan kita sesungguhnya kita membaiki segala kelemahan yang kita ada, dan seterusnya kita menjadikan jiwa kita jiwa yang istiqamah. Jiwa istiqamah apa maknanya? Tadi saya pun telah sebut bahawa kita membiasakan diri kita dengan amalan sunat yang insya-Allah
di bulan-bulan yang akan datang, mana kita akan istiqamah dalam melakukan ibadat sunat yang telah kita biasa dalam bulan Ramadan ini. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran itu sendiri, ya. Kerana kelebihan dia ini adalah bulan Al-Quran itu sendiri. Dan ini juga satu lagi amalan yang mana kita perlu lakukan, kita latihkan diri kita, ialah latihan untuk qiyamul lail itu sendiri. Maknanya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan solat pada malam bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ini yang kita mahu kan? Ini yang kita nak, supaya kita tetapkan diri kita menghidupkan, khususnya apatah lagi 10 malam yang terakhir itu, kita hidupkan malam itu dengan solat. Kerana di dalam itu, kerana amalan itu akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin berkongsi tentang mood Ramadan yang kita nak kan. Kadang-kadang phone pun kita ada berbagai mood kan. Saya cadangkan supaya kita letakkan mood itu dalam bulan Ramadan ini, supaya kita amalkan sentiasa, dan insya-Allah kita akan melaksanakan mood yang sama selepas ini. Ya, maknanya yang pertamanya sudah tentu sahur itu kena ada. Walaupun dengan seteguk air pun kita bersahur. Jangan kita sahur pula pukul 11, 12 malam. Itu bukan sahur namanya. Itu apa? Itu makan malam. Itu sapa. Bukannya sahur. Jangan jadikan amalan, aduh aku tak boleh bangun lah nanti. Pastikan niat kita nak bangun tu. Niat kita nak puasa esok, niatkan bahawa esok aku nak bangun awal pagi, nak bersahur, nak solat. Ambil peluang itu. Sebab itu the next one ialah pray, lipai, ialah sembahyang. Kita solat. Selalunya sahur kadang-kadang kita bangun 1 jam lebih awal. Tak kisahlah siapa-siapa pun, kita bangun awal kan. Kita tak makan 5 minit sebelum nak masuk waktu kan. Kita bangun awal, gunakan masa itu. Jangan sibuk dengan masak lah kalau boleh. Masak dah siap-siap, kita panaskan makanan saja. Yang boleh kita manfaatkan, gunakan waktu itu untuk kita buat solat malam. Solat solat qiyamul lail itu. Kita hidupkan malam itu. At least kita buat 2 rakaat. Paling kurang pun. Sebab masa lain kita tak bangun dah. Sebab masa lain sahur. Kalau kita buat sunat, puasa sunat pun kadang-kadang kita tak bangun sahur pun. Inilah sahur pun dapat pahala tau. Bukan hanya solat yang dapat pahala, makan itu sendiri Allah bagi pahala. Kemudian membaca Quran. Kemudian banyakkan berdoa. Bila masa agak-agaknya kita nak berdoa, selalu kita doa lepas solat kan. Itu baik, alhamdulillah. Dan jangan lupa sebelum nak berbuka itu waktu yang afdal untuk kita berdoa. Doalah supaya wabak COVID ni habis cepat. Semuanya sembuh. Tak ada lagi kes di Malaysia. Di seluruh dunia pun. Kemudian mod apa? Bantu orang. Bantu orang. Bukan bantu kita sahaja. Jangan ingatkan bahawa kita ingin bantu kita sahaja. Muhasabah kita, kita nak bantu diri kita. Memang kalau kita tak tolong kita, siapa nak tolong? Tetapi inilah masa kita dah bersedekah. Inilah masa. Kata PKP tak boleh keluar. Betul lah PKP tak keluar. Kenapa kita tak boleh bank in saja? Ada banyak persatuan-persatuan pun NGO yang melakukan kerja-kerja ni. Kita bagi kat mereka. Kita bagi, masukkan duit kat mereka, bagi kepada mereka. Mereka insya-Allah akan tunaikan tanggungjawabnya. Kemudian berbuka. Berbuka ini kena awalkan. Tadi kita kata sahur. Sahur itu dilewatkan. Sunatnya dilewatkan, berbukanya dipercepatkan. Jangan dah azan bang dah. Dah masuk waktu dah. Tapi kita buat loy saja. Maknanya kita buat apa?
buat lambat-lambat. Tak ada, itu pelik sangat kan. Kita kat Malaysia kita tak pernah buat macam tu. Selalunya kat Malaysia ini kita setengah jam lagi tak berbuka, meja dah penuh dah. InsyaAllah kita betapa rezekinya kita di Malaysia ini. Banyak. Kemudian jangan lupa untuk tarawih. Sebab tarawih hanya bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada dah. Bulan lain tak ada tarawih. Kemudian kita berulang-ulang pekerjaan ini selama dalam bulan Ramadan. Kalau kita biasakan yang ini, insya-Allah dalam bulan-bulan yang lain insya-Allah kita akan terbiasa dengan normal hidup kita dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah hati kita akan terdidik dengan baik dan kita akan menjadi Muslim yang terbaik. Kenapa? Islam itu memberikan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bulan Ramadan ini bulan untuk kita muhasabah, untuk kita membaiki diri, dan insya-Allah setelah kita tuliskan, kalau kita muhasabah itu tuliskanlah ni keburukan yang pernah saya buat. Insya-Allah saya tak akan buat lagi. Kita tak akan buat lagi lah. Kita nak jadi seorang yang berkualiti. Berkualiti maknanya kita membawa imej Islam itu kepada orang lain. InsyaAllah orang lain yang bukan Islam kita lihat, ini Masya Allah, ini akhlak orang Islam ni baiknya. Maka mereka pun tertarik kepada Islam. Tertarik kepada kita. Tetapi dalam masa yang sama tertarik dengan Islam itu sendiri. Adalah amat rugi. Amat rugi apabila seseorang Muslim itu di dalam bulan Ramadan dia tak meningkatkan amalan sunat, solat sunat dia. Amatlah rugi kalau dalam bulan Ramadan dia tidak bersedekah. Amatlah rugi kalau dia tidak memohon doa. Kerana dalam bulan Ramadan banyak masa-masa yang mustajab, banyak masa yang afdal untuk kita berdoa. Amatlah rugi kalau kita menghabiskan waktu kita berbaring, kita menghabiskan masa kita tidur. Alasan hanya kita penatlah puasa. Aku dah puasa ni, aku penat, aku nak tidur. Tak larat nak buat semua benda. Itu alasan saja. Kena disiplinkan diri, insya-Allah. Sebab kalau tidur memang tidur pun dapat pahala. Betul. Kalau dah tidur melampau itu apa pahalanya? Itu dah penat dah. Kiranya kita terlampau tidur itu. Malam pun tidur lagi, siang tidur lagi, tak tahu masa bila kita nak ibadat. Kemudian langsung amatlah rugi kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, dengan kita memahami Al-Quran itu sendiri. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang rugi di bulan Ramadan ini. Dan akhir sekali, saya suka berkongsikan satu hadis sahih ini yang bermaksud sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu. Ini Sahih Bukhari. Gunakanlah Ramadan kali ini. Kalau Ramadan yang lepas kita tak mampu nak buat, Ramadan yang lepas kita tak buat, kita tak manfaatkan, tetapi apa kata? Bermula dengan Ramadan ini, sebab kali ini Ramadan sangat istimewa. Masjid tak ada tarawih, surau pun tak ada. Kita tarawih masing-masing di rumah dan kita menghafal Al-Quran, surah-surah lazim yang boleh. Kita belajar menjadi seorang imam. Kita belajar menjadi seorang makmum dah biasa dah. Kita juga belajar membaca witir-witir yang biasa kita tak baca ketika dalam bulan Raya. Bermula dari Ramadan ini. Janji pada kita, rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, semua yang menonton FB Live kali ini, supaya kita niatkan dalam diri kita, gunakan Ramadan tahun ini, Ramadan yang terbaik, yang mana kita mampu muhasabah kita. Kita bermula Ramadan ini adalah bulan yang mana kita membuat perubahan. Perubahan ke arah kebaikan. InsyaAllah. Apakah ada soalan-soalan yang perlu saya terima?
Kalau ada, alhamdulillah. Kita terima kasih kepada semua yang menonton bersama kita di sini. Dan akhir sekali saya ucapkan selamat menunaikan ibadat puasa dalam bulan Ramadan ini. Ikhlaskan diri kita supaya Ramadan puasa ini kita laksanakan dengan yang paling baik sekali, insya-Allah. Dan semoga Allah terima Ramadan kali ini dengan baik. Kita ikat kembali hubungan persaudaraan kita dengan keluarga kita. Walaupun keluarga kita tak Islam sekalipun. Walaupun dengan keluarga tak Islam sekalipun. Sebab apa? Itu adalah tanggungjawab kita. Mereka adalah sebahagian daripada kita kerana kita adalah sebahagian dari mereka. Sebab kita ada ahli keluarga mereka, walaupun mereka tak Islam, tetapi kita tahu bahawa we respect them, they will respect us. Kita tolerate, mereka juga tolerate. Yang pentingnya saling faham, memahami. Inilah masanya. Wah, bulan-bulan Ramadan dia pun ingat keluarga, dia ingat mak dia. Ada mak dia yang tak Islam, ada bapa dia Islam, hubung balik keluarga mereka. Keluarga masing-masing. InsyaAllah, yang Islam apatah lagi. Yang Islam apatah lagi, hubung balik silaturahim yang ada supaya kita meningkatkan amalan kita, kita menjadikan puasa ini, Ramadan kali ini, Ramadan yang terbaik, insya-Allah, yang menjadi bekalan kita untuk kehidupan di sepanjang 11 bulan yang akan datang. Saya rasa sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Semoga semuanya dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kita jumpa lagi.